بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang hormati Imam Azmi, Tuan Haji Guru Syairi, Pengerusi Surau, seluruh ahli jawatankuasa, sahabat-sahabat, ibu-ibu, bapa-bapa, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua, sihat ke? Alhamdulillah. Hari ini hari ke-26 Ramadan, berada di minggu kemuncak bulan Ramadan. Pertama, tahniah, subuh pagi ni boleh penuh ruang solat kita. Kita teruskan di luar bulan Ramadan suasana sebegini hingga akhir hayat kita, insya-Allah. Yang kedua, kita mampu bertahan untuk meneruskan ibadat di 4 hari lagi. Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Anak bulan akan dilihat pada 29 Ramadan, hari Selasa kan. Raya sama ada hari Rabu ataupun hari Khamis. Sama ada puasa kita 29 hari ataupun 30 hari. Kewajipan puasa dimulakan pada tahun kedua Hijrah. Nabi wafat tahun yang ke-11 Hijrah. Artinya Nabi sempat berpuasa Ramadan selama 9 kali. 9 kali puasa Nabi itu 8 kali 8 tahun, tak silap saya 29 hari. 1 tahun 30 hari. Artinya bulan Islam sama ada 29 ataupun 30. Mudah-mudahan kita dapat dipanjatkan, dilanjutkan usia oleh Allah hingga ke akhir Ramadan. Kita dah bincang sebelum Ramadan dulu tentang persiapan untuk menyambut Ramadan. Ini kita bincang sekali lagi kelebihan 10 akhir dan persiapan menyambung Aidil Fitri, insya-Allah. Sudah menjadi peringatan kepada saya sendiri, kita semua, sebagai ulangan kembali yang mungkin telah disambut Ustaz yang sebelum ini. Tetamu Allah Ramadan akan pulang 4 hari lagi. Tetamu Ramadan bawa menjanjikan 3 perkara. Dia sebut dulu. Pertama, jiwa muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah 183. Ramadan menjanjikan kita menjadi orang yang bertakwa dengan aktiviti ibadat sepanjang Ramadan. Yang kedua, tetamu Ramadan membawa kita kata Nabi, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dijanjikan diampunkan dosa kita yang telah lalu. Artinya Ramadan menjanjikan penghapusan dosa. Yang ketiga, tetamu Ramadan membawa hadiah ketiga, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, iaitu malam Lailatul Qadar.
Ketiga-tiga peluang ini masih ada, walaupun berbaki 4 hari lagi. Jadi kita pulun, kita usaha sekadar kemampuan kita. Mudah-mudahan kita memperolehi ketiga-tiga janji yang diberikan oleh tamu Ramadan, insya-Allah. Daripada sebulan Ramadan, 10 terakhir dianggap malam-malam yang istimewa. Sebab itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ahya al-lail wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila masuk 10 terakhir Ramadan, bermula minggu ni, baginda ahyal lail, menghidupkan malam. Yang kedua, wa ayqadha ahlah, mengejutkan keluarganya. Wajadda, bersungguh-sungguh dalam beribadat. Dan ketiga, wasyaddal mi'zar, beruzlah dari isteri-isterinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari 4 perkara ini kita muhasabah balik kita. Ada 4 lagi. Pertama, ahyal lail, hidupkan malam. Bermula daripada solat fardu maghrib sampai solat fardu subuh. Kita ikhtiar 3 waktu solat ini berada di rumah Allah. Yang kedua, solat sunat rawatib. Kita ikhtiarkan, kalau boleh jangan tinggal solat sunat rawatib sebelum dan selepas solat. Ini sesuatu yang penting. Apatah lagi yang kita sebut selalu, kalau dapat kerjakan 12 rakaat solat sunat rawatib setiap hari, Nabi sebut hadis, dijanjikan sebuah rumah dalam syurga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat lepas isyak. 12 rakaat. Nabi sebut dijanjikan sebuah rumah dalam syurga. Artinya malamnya pastikan solat sunat rawatib, ikhtiar kita sempurnakan. Yang ketiga, solat sunat tarawih. Kita ikhtiarkan tamat balik bersama imam. Sebab ada sebuah hadis, kalau solat tarawih balik bersama imam, seolah-olah kita qiyam malam tersebut. Artinya pada malam Ramadan seolah-olah dapat 2 qiyamul lail. Pertama, tarawih habis bersama imam. Kedua, subuh jemaah, seolah-olah beribadat seluruh malam. Macam dapat 2 qiyam pada setiap malam. Alhamdulillah. Ikhtiar kan ada 3 malam lagi kan. Malam ni, malam esok, malam lusa, kalau raya hari Rabu, insya-Allah. Kemudian pastikan solat tahajud, kita pastikan dapat juga walau sekadar 2 rakaat. Dan waktu itu waktu yang paling mustajab doa kita, waktu sahur. Fa inna fis sahur, kata Nabi, barakah. Sahur itu ada keberkatan. Walaupun lambat, dekat pukul 6 baru jaga, tak apa. Ikhtiar. Bangun juga. Bangun, nak disiplinkan, bangun sebelum masuk waktu subuh.
Walaupun dapat tahajud hanya sekadar 2 rakaat, tak apa. Nak latih kita kan, melawan nafsu kita, memenangkan iman kita. Kemudian kita ikhtiarkan pada setiap malam kita baca juga Quran, walaupun sedikit, walaupun semua keresahan. Al-Imam Syafi'i di bulan Ramadan khatam Quran, kita tengok takut kan, 60 kali khatam. 60 kali ni maknanya 2 kali sehari khatam Quran. Di mana kita? 26 Ramadan, kat mana Quran kita? Yang paling penting, jangan tak baca Quran. Kalau boleh khatam, alhamdulillah. Sebab disebut oleh para ulama, kalau bulan Ramadan tak boleh khatam Quran, disebut macam berat nak khatam di luar bulan Ramadan. Mana Ramadan bulan dijanjikan pelbagai keistimewaan, Quran pun kita jarang-jarang, apatah lagi di luar bulan Ramadan. InsyaAllah. Dan akhir sekali, ikhtiarkan pada setiap malam, jangan tinggal doa kita. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Doa senjata orang mukmin. Jangan tinggal doa kita kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan al-Mubarak, diikuti dengan istighfar dan zikir-zikir. Wabil ashar, kata Allah, yastaghfirun. Waktu sahur itu banyaklah beristighfar. Bangun sambil kita nak buat hal lain, astaghfirullahalazim. Itulah waktu yang disebut sebagai doa kita mustajab. Alhamdulillah, kita ada masa 4 hari lagi. Tinggal kita ikhtiarkan yang semua ini boleh kita buat. Bersungguh-sungguh menghidupkan malam. Nabi kita bukan setakat itu. Yang kedua tadi kan, mengejutkan keluarga. Bahasa kita mungkin gotong royong buat ibadat. Bukan setakat bangun sahur, pakak-pakak ahli rumah kita turut serta dalam melaksanakan ibadat pada malam-malam 10 akhir. Ini kena ada kekuatan, bukan senang kan? Nak ajak anak kita, nak ajak isteri kita duduk sama-sama, kita qiyam, kita baca Quran, bukan senang. Kalau mampu pun alhamdulillah, ikhtiarkan. Paling tidak pun kejut, adik bangun. Dia tak buat tu nombor 2 dah. Dia ikhtiar, dia suruh bangun. Ni nak habis dah Ramadan ni, baca Quran adik sikit, apa. Ikhtiarkan serapat mungkin. Itu yang Nabi laksanakan. Dan Nabi jadda, bersungguh-sungguh buat ibadat di 10 akhir Ramadan. InsyaAllah kita cuba ikhtiar sedapat yang kita mampu, insyaAllah. Yang kedua, di 10 akhir Ramadan ini dijanjikan berat untuk Lailatul Qadar. Bila itu sepanjang Ramadan, kan? Tapi seolah diberati pada 10 yang akhir, pada malam-malam yang kancil. 10 akhir. Bila yang sebenarnya Allah saja yang tahu. Jadi kita masih dalam tempoh 10 akhir, kemungkinan ada ruang lagi untuk Lailatul Qadar. Dari 10 itu disebut khusus pula malam kancil. Ganjil itu dikhususkan pula malam 27. Malam ni lah kan. Apa kita tahu? Itu Allah yang tahu. Tersebut.
Mengikut Abu Ka'ab katanya, demi Allah, sesungguhnya Ibnu Mas'ud telah meyakinkan bahawa malam Lailatul Qadar jatuh dalam bulan Ramadan. Manakala Lailatul Qadar pula jatuh pada malam 27. Akan tetapi dia enggan memberitahu kepada kami malam tepat kerana bimbangkan kamu tidak lagi berusaha mencarinya. Itu satu pandangan para sahabat. Tetap memberati pada malam 10 akhir malam 27. Yang kedua, daripada riwayat Muawiyah, maksudnya bahawa Nabi SAW sabda, Lailatul itu berlaku pada malam ke-27. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jangan miss malam ganji 2 malam lagi. Malam ni 27 dan malam 29, Isnin malam Selasa. Itu malam ganji kan. Tetapi malam lain, malam 28, ikhtiarkan seperti biasa. Mudah-mudahan kita mendapat Lailatul Qadar yang ibadat pada malam ini melebihi ibadat selama 1000 bulan. Allah sengaja merahsiakan bila Lailatul Qadar. Ya. Hikmat disebut para ulama. Kenapa Allah rahsiakan? Supaya kita buat ibadat bersungguh-sungguh setiap malam sepanjang Ramadan. 10 akhir lagi bersungguh, kan? Takut-takut berlaku pada 10 akhir. Sebab Nabi di 10 akhir mempertingkatkan nilai ibadatnya di sepanjang bulan Ramadan tadi. Jadi mudah-mudahan di malam-malam yang berbaki ini kita ikhtiarkan untuk bersungguh-sungguh beribadat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Jangan tinggal rumah Allah di 10 akhir. Sebab apa? Pada malam Lailatul Qadar, pada malam ini turun para malaikat. Mereka turun bersama turunnya barakah dah rahmat yang dikhaskan untuk orang yang beribadat pada malam ini. Malaikat dari langit turun tengok. Kita pula tak bangun. Pusing. Siapa yang sombong? Kita ke? Kita lah. Allah bagi peluang, Allah bagi ruang, Allah bagi masa, Allah bagi kesihatan. Malaikat turun nak bagi rahmat. Kita pula malas. Mana kita yang rugi. Allah tak rugi, malaikat tak rugi. Mereka turun untuk beri kita barakah, untuk beri terang penuh bumi ini. Pada malam itu, mana padat malaikat untuk memberi keberkatan. Kita pula tak sampai surau. Kita pula tak bangun malam, kan? Mungkin malam tu mengantuk sangat. Letih, hujan pula, letih, kan? Macam-macam lah. Kita pun hal dunia ni, kan? Tapi itulah ujian. Nak buat ibadat, ujiannya besar. Nak tunduk pada Allah, nak sujud, ujiannya besar. Apatah lagi nak bangun malam untuk tahajud, itu besar. Bangun boleh bangun sahur, semua boleh bangun, kan? Tapi untuk solat, itulah yang paling sukar. Ikhtiarkan, kita meraihkan kunjungan malaikat ini untuk kita turut sama untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malam ini malam yang istimewa, dijanjikan keampunan dosa kita, dipertingkatkan keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hebatnya Lailatul Qadar. Kalau kita tak nak juga, kita yang amat rugi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita buat secara bersungguh-sungguh. Itu. Kemudian yang ketiga, kita banyakkan beriktikaf di 10 akhir.
Amalan iktikaf di zaman Nabi dia tak sama macam kita kan. Mereka masuk ke masjid 20 Ramadan. Mereka keluar pagi 1 Syawal kan. Di Makkah, Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, kalau Masjid Nabawi kena daftar nama siapa yang nak berada dalam masjid kan. Ada ruang untuk orang iktikaf sepanjang malam kan. Kalau di sana mungkin meriah, 10 hari ni meriah. Arak ni rupa dia tak tidur lagi. Bawa keluarga macam berkelak kat Masjidil Haram ni penuh malam. Lepas subuh dia balik setengah tu, pagi dia tidur lah. Yang kat masjid tak balik dah. Balik-balik pagi raya. Pagi raya. Mana mereka ikhtiarkan 10. Kita kalau tidak begitu pun, paling tidak 3 waktu solat tadi, maghrib, isyak, subuh, kat mana? Kat sinilah kan? Kita niat iktikaf. Tarawih kita daripada maghrib sampai ke tarawih 11 malam kan, 12 malam iktikaf. Datang balik putu pukul 4 pagi tempat qiyam sampai ke waktu isyak kan. Paling tidak ada ruang untuk iktikaf walaupun tidak sepenuh 10 akhir. Itu menunjukkan bahawa pentingnya kita iktikaf, menjadikan masa sedikit dari usia kita dalam setahun untuk berada lama sikit di rumah Allah untuk tujuan beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam negeri pun ada kan program iktikaf secara sepenuhnya. Jadi inilah cantiknya Islam aturkan modulnya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, selesaikan zakat fitrah. Selesaikan zakat fitrah kita. Sebab zakat fitrah adalah wajib kata setiap Muslim, sama ada lelaki, perempuan, kanak-kanak, dewasa, semuanya wajib dikenakan zakat fitrah. Pastikan kita selesai zakat fitrah. Dari segi waktunya, man addaha qabla as-salah fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Abu Daud wa Ibn Majah. Kita dah faham semua. Sesiapa yang keluar zakat fitrah sebelum solat Idul Fitri, maka dikira zakat yang diterima. Maknanya wajib keluar semua kena last kali belum solat Idul Fitri. Memanglah itu waktu yang afdal pada pagi hari raya. Cuma solat tahun ni pukul 8.30 pagi. Arah jais kan 8.30 pagi solat. Takut-takut beratur panjang. Kan? Panjang. Tapi sekarang ni banyak ada online boleh dah. Bayar secara online pun boleh. Teknologi tak ada kan? Nak jumpa ambil direct pun boleh. Sebelah pada kita yang penting bayar sebelum solat. Paling afdal pagi raya lah, lepas subuh kan. Tapi kalau kira tak, kalau selesaikan sekarang lah. Takut-takut terlupa dan seumpamanya. Nabi sebut, wa man addaha, sesiapa yang bayar lepas solat, fahiya sadaqatun minas sadaqat, dia jadi sedekah biasa, tak jadi zakat fitrah. Mana tak tertunai zakat fitrah, jadi sedekah. Kalau keluar lepas solat Idul, jadi pastikan ya ini ketua keluarga, pastikan selesai. Saya rasa amal dah selesai dah kan. Cuma dia tanya amil tu
tahun ni slow sikit slow sikit bayar, tapi banding tahun lepas tu, kalau awal tu juga ni macam grafnya tak rancak macam ni. Kan? Yang paling penting kita bayar. Itu zakat, penting zakat. Zakat kadarnya secupak dari makanan asasi setiap negeri. Nilainya 7, 14, 21 ikut beras yang kita makan lah. Kalau makan beras elok, siam wangi, keluarlah RM14. Kalau makan basmati, keluarlah 21. Yang makan basmati bayar RM7. Kan? Allah tahu, sah semua kan? Sah semua nilai. Tapi kita nilai, kita jujur dengan apa yang kita makan, kita keluarlah apa yang kita makan. Mudah-mudahan Allah terima fitrah kita atas keikhlasan kita keluar zakat kerana Allah Subhanahu wa taala. Dalam harta kita ada hak orang miskin, para asnaf untuk memperolehnya. Jadi dengan keluar itu barakat. Barakat maknanya bertambah. Ziyadah fil khair, bertambah kebaikan kita dengan sebab kita keluar zakat itu ada barakat. Itu paling penting, keberkatan daripada harta yang kita miliki. Kemudian akhir sekali, habis Ramadan, kita kelas biasa, man sama Ramadan thumma atba'ahu bisittin min Syawal kana kasyamin dahri. Riwayat Imam Muslim. Sesiapa berpuasa Ramadan diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seumpama berpuasa sepanjang tahun. Habis Ramadan, lepas raya, ikut kemampuan kita, sepanjang Syawal habiskan 6 hari. Pahalanya macam puasa sepanjang tahun. Kita dah buat dah, teruskanlah kan. Nak buat raya kedua boleh, nak buat minggu kedua boleh. Yang penting jangan tak cukup kan. Habis Syawal tak cukup lagi, habiskan lah, jangan mana settlekan, selesai. Walaupun dia sunat, tetapi ikhtiar, pahalanya macam puasa sepanjang tahun. Itu dari segi amalan kita di sepanjang 10 akhir. Sebelum kita masuk Idul Fitri, sedikit tentang di bulan Ramadan banyak berlaku peristiwa besar dalam sejarah Islam. Antara peristiwa besar yang berlaku ialah, satu ialah peperangan Badar. Perang Badar berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah, di mana bersama dengan tahun kewajipan ibadat puasa kita. Di bulan puasa inilah berlakunya perang yang pertama dalam tamadun Islam, di mana Nabi doa perang ini, Allahumma in tahlik, wahai Tuhanku, jika engkau hancurkan hadhil isabah, tentera ini, la tu'bad fil ardi, tidak akan ada lagi orang menyembah engkau di bumi ini. Allahumma anzilli, ya Allah, laksanakanlah janjimu, ma wa'adtani, kepadaku. Allahumma nasrak, ya Allah, aku harapkan pertolongan daripadamu. Nabi kata, kalau kalah perang ni,
Susah Islam. Susah. Dakwah menjadi sukar. Dan minta Allah berikanlah pertolongan dalam perang Badar. Perang yang paling genting, di mana sebab perang yang berlaku bukan nak perang pun. Nabi dan para sahabat nak pergi sekat orang dagang Abu Sufyan yang balik daripada Syam. Sebab apa? Sebab orang Muhajirin hijrah ke Madinah selas pinggang. Kalau kita kereta tinggal, rumah tinggal, kebun tinggal, harta tinggal, pergi selas pinggang kosong. Sebab itu orang musyrik kata pergi tapi tinggal semua. Yang tinggal itu semua jadi milik orang musyrikin. Kereta kita, kereta dia. Rumah kita, rumah dia. Habis. Nak sekat rumah dagang ini untuk mengambil harta, hak mereka. Hak orang Muhajirin yang ditinggalkan di kota Makkah. Waktu itu ketua rombongan Abu Sufyan. Bila mana Abu Sufyan mengetahui pergerakan orang Islam untuk menyikat rombongan dagang, mereka bagi mesej kepada Abu Jahal di Makkah. Di mana orang Islam nak perang, Abu Jahal hantar tentera. Kita hanya nak melemahkan ekonomi mereka, sebab mereka rampas hak kita. Tapi Abu Sufyan hantar tentera berjumlah 1000 ke Badar. Maka Nabi terpaksa mengumpul ke mana yang adalah tentera berkuda, 2 ekor je kuda ada. Kita tak kuat lagi. Kumpul-kumpul bolehlah 313 orang. Lawan musyrikin 1000 orang di Badar. Berkat doa Nabi tadi, kita mencapai kemenangan di medan Badar. Kalau kita kalah, menjadi fitnah kepada umat Islam. Orang kata Islam ni teruk, Islam ni lemah. Jadi moralnya kita lemah. Alhamdulillah, kita menang dan boleh membunuh 70 orang tentera musyrikin. Ditawan 70 orang, membunuh kepala mereka sendiri, iaitu Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf. Banyak pemuka Quraisy turut dapat dibunuh di perang Badar. Jadi perang ini dia berlaku di bulan Ramadan. 7 bulan Ramadan menaikkan semangat umat Islam untuk terus menjalankan kerja dakwah. Allah sebut dalam Al-Quran surah Ali Imran 123, walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu tentera Islam di Badar, wa antum azillah, sedang kamu dalam keadaan yang lemah. Fattaqullah la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur pada Allah. Jadi Badar pengajarannya nombor 1, hidup ini pasti akan ada fitnah. Jadi untuk melawan fitnah itu mesti kita ada caranya. Dan terjadi fitnah kepada ajaran Islam kalau kita kalah. Yang kedua, Islam bukan agenda peribadi Nabi. Islam agenda ummah. Dia kata kalau kalah penat kita, ya Allah menangkanlah Islam. Mana Islam agenda ummah untuk menentukan Islam sentiasa kuat. Walaupun berdepan
dengan musuh yang ramai. Itu yang kedua, mana agenda seluruh umat Islam. Yang ketiga, Badar mengajar kita perpaduan wahdah antara Muhajirin dan Ansar untuk turut sama mempertahankan Islam. Nak sekat tentera orang Abu Sufyan balik dari Syam untuk melemahkan ekonomi mereka, patutnya orang Ansar tak pergilah. Muhajirin je lah. Sebab yang problem Muhajirin yang selebihkan. Ansar kaya dah, tapi dua-dua pihak turut serta terlibat untuk melemahkan ekonomi orang musyrikin Quraisy. Jadi ini menunjukkan wahdah dalam konteks kepentingan umat Islam. Yang keempat, kerja perang Badar ini kerja yang memerlukan perancangan yang rapi. Pergi ke Badar, Nabi duduk sini kat tempat, sahabat tanya, apakah ini pilihan kau ya Rasulullah ataupun arahan Allah? Nabi kata, ini ijtihad aku. Sahabat kata, pindah ke tempat yang ada air lagi. Nabi pindah kan, tempat yang ada air. Artinya ini perancangan. Ini dia akan sebab mungkin kena merancang. Kemudian akhir sekali, Badar mengajar kita istiqamah dalam munajat dan doa kepada Allah. Nabi, wahai Rasul, angkat tangan munajat kepada Allah. Jangan tinggal doa kita. Ciri orang beriman adalah antaranya banyak berdoa kepada, khususnya di bulan Ramadan al-Mubarak. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jangan, istiqamah doakan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Setiap pagi, wa shifa' min kulli da', kan? Ya Allah, ilmu bermanfaat, rezeki yang murah, amalan diterima dan disembuhkan dari segala penyakit. Mana doa kita. Jadi doa itu senjata. Walaupun kita senang, walaupun kita susah, jangan tinggal doa. Itu pengajaran daripada perang Badar, perang yang terpenting dalam kehidupan umat Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini kita tak berjaya, maka kita akan menjadi semakin lemah dalam konteks perjuangan Islam. Jadi Badar menyuntik semangat kita untuk meneruskan kehidupan sebagai seorang Islam dan menjalankan kerja dakwah lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah ciri-ciri peperangan berlaku pada perang Badar. Pembukaan kota Makkah pun berlaku di bulan Ramadan, yang menunjukkan bahawa Ramadan bukan setakat puasa, Ramadan bulan kemenangan kepada umat Islam. Malah tentera Islam boleh mengalahkan tentera Israel di Mesir, kan? Tahun 73 rasanya dia berlaku dalam perang dalam bulan Ramadan waktu itu, kan? Itu menunjukkan banyak perkara yang berlaku di bulan Ramadan. Akhir sekali kita tutup dengan persiapan kita untuk Aidil Fitri. Dah ulang baliklah, kan? Kita dah tahu semua yang kita boleh sebutkan. Aid dari kalimah Aid daripada aud. Aud maknanya ulangan. Eid berulang setiap tahun. Aidil Fitri, habis puasa. Aidil Adha, hari raya kurban. Jadi berulang setiap tahun 2 kali hari raya, sama ada Aidil Fitri, Aidil Adha. Aid adalah nikmat Allah kurnia. Selepas kita bertarung di bulan Ramadan, pertarungan antara iman dan nafsu, kan? Nafsu kata jangan solat, nafsu kata jangan bangun tahajud, kan? Lawan nafsu, menang nafsu.
hadiahnya diberi hari kemenangan. Aid balik kepada fitrah kita yang asal, di mana dosa kita diampunkan oleh Allah disebabkan kita beribadat sepenuhnya sepanjang Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda gembira kita menyambut Aidil Fitri, tanda kita satunya banyak bertakbir. Allahu akbar, banyak takbir. Takbir raya bermula daripada maghrib sampai solat sunat Aidil Fitri. Allah Maha Besar, kita takbir kan, kuat-kuat menandakan gembiranya kita menghabiskan Ramadan dengan baik. Moga Allah terima amalan kita dan kita syukur dapat sempat menyambut hari kenikmatan sempurna Ramadan kita, terampun dosa kita, dapat Lailatul Qadar, dapat muttaqin. Itu tanda nikmat bergembira. Atas nikmat inilah antara sunnah Aidil Fitrinya, nombor 1, sunat makan dulu lepas subuh, belum pergi solat sunat Aidil Fitri. Sebulan tak kena tertarik lepas subuh. Teringin tak? Nabi kata sunat makan dulu lepas subuh. Hari ni tak puasa dah, alhamdulillah kan, seronok. Di kampung saya, di kampung mak pesan dulu, tanyalah. Setiap pagi raya dia buat ketupat lah. Dia kata pergi tak surau. Habis main subuh, suruh orang makan. Maknanya habis subuh pakat makan semua. Masa bulan Ramadan makan belum subuh. Hari pertama makan lepas subuh. Beza Aidil Fitri dengan Ramadan. Seronok lagi kan? Tak sahur dah, tapi tahajud bangun. Tak sahur dah, tapi ibadat bangun. Ya, bukan malam raya tu tahajud pun tak ada, Quran pun tak baca. Seronok tinggal habis kan? Itu terus kan. Ni seronok habis tinggal. Quran tak ada, zikir tak ada, habis tinggal. Raya dah mercun dah mana tu. Tak kena lah kan. Raya kita raya Cina, bunyi mercun dah. Lepas tu mana tu ibadat macam biasa lagi. Cuma hari raya je. Bukan raya dengan bunyi-bunyi kuat-kuat kan, relax semua dah. Pakat tak buat apa dah. Allah kan. Setengah tempat malam tu solat sunat tasbih. Lepas isyak setengah tempat lah. Di kampung tu dia solat tasbih. Dan lepas isyak solat tasbih semua. Malam raya solat tasbih lepas isyak. Maknanya masih lagi ada ibadat, bukan berhenti ibadat. Habis Ramadan berhenti. Jadi tak kena lah. Tak kena salah cara dah. Malam tu ibadat macam biasa, paginya sunnahnya makan. Ni subuh pagi raya kat rumah dah. Tak jumpa dah surah An-Nur. Tak kena. Jumpa penuh macam biasa. Macam ni lah, penuh macam biasa. Hari raya, lepas raya makan sikit solat, balik rumah. Makan bersama keluarga. Nak datang solat itu makan dulu. InsyaAllah. Satu. Sunnah nombor 2, mandi. Niat mandi Aidil Fitri. Belum subuh tu mandilah. Sebab harinya bermula maghrib. Kan kalau masih bermula lepas 12 malam itu mah. Jadi malam tu lepas belum subuh mandi. Niat Aidil Fitri. Pesan kat anak-anak semua. Mandi kena mandi. Tambah niatnya, dapat pahala. Dah mandi tak niat, rugilah. Niat dia nak mandi sunat Aidil Fitri. Tak rugi apa-apa kan? Mandi dah, datang surau An-Nur, solat Jumaat subuh, lepas subuh balik makan kan? Dapat amalan sunnah. Okey. Nombor 4, pakai baju elok sikit lah. Bukan mesti baju baru. Ada baru lah. Ni hari raya tak sereka baju.
Tak salah, tak sereka, tak salah. Orang seronok macam nak kahwin, seronok tak? Mesti smart tak? Baju buruk tapi elok, kan? Baju pilih mana paling baru tak? Ada baru, tak ada baru, pilihlah yang mana paling elok. Sebab seronok habis puasa. Ni hari seronok pun serebel je. Pakai hari biasa. Tanda tak gembira. Tunjukkan hebat kita itu pada penampilan kita. Bukan nak bangga, bukan nak sombong, nak tanda syukur nikmat menyambut Aidilfitri, baju yang elok atau baju yang baru sikit, kan? Tak mesti beli baju baru, kan? Ada baru-baru, ada lama-lama tapi cantik sikit, elok sikit, insya-Allah, kan? Barulah seronok. Lepas tu letak bau-bauan sikit, wangi sikit, kan? Seronok kita. Kemudian berikutnya ni kita dah biasa dah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum 'id khalafa at-tariq. Nabi sallallahu alaihi wasallam hari raya ikut jalan lain, pergi jalan lain, balik jalan lain. Nak jalan kaki jauh dah. Yang motor tak apa, pusing lalu balik pusing lah, kan? Niat pusing tu kalau boleh nak jumpa dengan seramai mungkin orang, nak bermaaf-maaf, kan? Ya, tengok. Ni pusing tak ada orang balik kampung semua. Tak apalah, kita yang ada pusing, kan? Buat syarat pusing ikut sunnah, kan? Masuk jalan lain, balik lain. Nak tunjuk, kan? Boleh jumpa, nak minta maaf. Orang gembira, dia maafkan orang maafkan dia. Jadi itu gembira. Ni gembira. Bersalah pun lompat, tak gembira. Hati ada masalah, salah, lompat. Tak nak salah orang ni, tak betul, kan? Jadi kosong. Hari raya ni tak ada kosong. Ni raya pun hati buku lagi dah. Tu ada benda lah tu. Ada benda tak settle bulan Ramadan tu. Hati tak ada maaf lagi. Hari ni hari maafan. Taqabbalallah minna wa minkum. Moga-moga Allah terima amalan kami dan Allah terima amalan kamu. Sebab apa? Ramadan Allah ampun dosa. Jangan Ramadan masih lagi tak selesai bermaaf-maafan. Ini saya puji orang Jawa, ada baraan. Kan? Sebab raya kedua baraan. Naik semua rumah, kan? Ada, kan? Di kampung dah lagi baraan. Naik motosikal penuh, naik rumah ni, kan? Nak jumpa, kan? Hari-hari lah jumpanya. Orang kampung dah kenal semua orang tua, kan? Itu hari kita gembira, kenal semua keluarga dekat ataupun jauh, jumpa sekarang. Itu tanda seronoknya kita pada hari raya Aidilfitri. Kemudian solat sunat Aidilfitri. Masa zaman Nabi dia buat di tanah lapang, kawasan lapang. Kau boleh keluar semua. Perempuan haid boleh keluar, duduk tanah lapang, kan? Jadi kita ni hujan, pak kita mungkin hujan, kan? Tak sesuai, kan? Kita buat di rumah. Allah tak apa, kan? Yang penting kita keluar untuk solat sama-sama, Walaupun dia sunat muakkad, jangan tak keluarlah. Pastikan anak kita, cucu kita solat sunat Aidilfitri pun buat semua, kan? Itu tanda nak jumpa seramai mungkin orang pada raya Aidilfitri dan bersalam sama. Last sekali menziarahi seramai mungkin yang boleh kita ziarahi pada raya Aidilfitri. Nak balik kampung balik, jauh pun tak apa. Niat kita nak ziarah. Dan pahala ziarah ini dipanjangkan usia kita. Dengan sebab panjang tu mungkin panjang berkat, pendek juga, tak berganjak umur kita, tapi berkat sempat buang. Ataupun mungkin anjak sungguh 63 ke 65, boleh jadi. Yang pentingnya hubung silaturahim ada keberkatan. Nak jumpa hari raya lah, balik semua, kan? Pastikan anak kita keluar semua, jumpa semua. Ni sepupu, ni 2 pupu, ni 3 pupu. Kalau tak jumpa hari raya, tak jumpa dah, kan? Yang sebut selalu dia jumpanya 3 tempat kita ni. 1, jumpa masa hari raya. 2, jumpa masa mati. Semua.
3 jumpa masa kenduri. Kalau tiga occasion ni, 3 benda ni tak kerah, anak kita tak kenal 2 pupu 3 pupu. Tak kenal kan? Sepupu pun tak kenal. Kan? Kerah. Tiga adang ni. Air raya, mati, kenduri. 3 akan kan? Keluarga kenduri pergi. Bawa, so kenal semua. Mati balik, kalau boleh balik. Kenal ni, semua ni. Sebab bila kita mati, kalau tak pernah bawa anak pun abah tak pernah bawa. Tak kenal lah. Dia pun berat nak pergi dah. Ikhtiarkan. Hari bawa lah. Kan? Walaupun dia tak nak pergi, bawa juga. Walaupun ini orang kampung. Kalau teh dia mani, kalau orang Jawa tu. Semua ada cari. Mani. Minumlah. Walaupun sikit minum. Hormat tuan rumah kan? Kan? Tak apa kan? Kelantan pun kalau kan? Mani. Kan? Budak-budak tak makan. Dia ada KFC, McDonald kan? Dulu kan? Tak makan ketupat tu. Tak ada. Makan sikit. Makan. Kenapa? Hormat tuan rumah. InsyaAllah. Jadi itulah sebagai penutup. Last sekali pastikan ziarah mazar itu kita laksanakan sepanjang hari. Mudah-mudahan hidup kita lebih diberkati. Dan kita ni di An-Nur ni orang balik sini dah kan? Anak balik sini dah. Jadi kampung An-Nur kan? Kampung An-Nur. Yang muda-muda balik kampung lain. Yang berumur cucu balik sini. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah kan? Jadi penutupnya saya minta maaf banyak-banyak. Kan datang sini cakap banyak mesti salah pun banyak kan. Jadi saya minta banyak-banyak, mudah-mudahan kita sama-sama maafkan sepenuhnya. Jadi baki 4 hari kita puluh sungguh-sungguh. Yang tinggal surah kita penuhkan macam biasa. Habis tarawih, habis Ramadan, penuh macam biasa sampai akhir hayat berkat Ramadan. Kita imarahkan surah kita dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa' min kulli daa' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم بالصواب.